أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Al-Afadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang dimuliakan lagi disegani. Seterusnya muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi di dalam siri talaqi dan juga tafsir Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama membaca dan juga menghayati firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat pilihan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membacakan bermula daripada ayat 21 muka surat 4 surah Al-Baqarah. Kepada para penonton sekalian, boleh kita sama-sama baca ayat suci Al-Quranul Karim, boleh dapatkan mushaf Al-Quran dan buka muka surat 4 ayat 21 surah Al-Baqarah. Insya-Allah saya akan baca dan para jemaah sekalian, para penonton sekalian boleh ikut sama-sama. Mudah-mudahan bacaan tersebut ianya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, demikianlah tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah sama-sama kita membaca dan mendengarnya. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita akan sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan sebentar tadi. Ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Ini adalah merupakan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ya ayyuhan nas. Maksudnya, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia. Kalau kita melihat pada ilmu ulum Al-Quranul Karim, kalaulah ayat itu dia bermula dengan ya ayyuhan nas, maka ayat ini dinamakan sebagai ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. Dan kalaulah ayat itu berbunyi dengan ya ayyuhallazina amanu, maka ayat itu dinamakan sebagai ayat Madani, ayat yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Ya ayyuhallazina amanu maksudnya wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas ianya umum, iaitulah wahai sekalian umat manusia, wahai sekalian manusia. Dan kalau kita melihat pada ayat yang sebelum ini, iaitulah pada awal surah Al-Baqarah, 5 ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang mereka itu bertakwa, orang mukmin, golongan yang pertama, mukmin. Dan seterusnya 2 ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7, bermula daripada innallazina kafaru sawa'un 'alaihim, dan juga ayat yang ke-7 menceritakan tentang orang-orang yang mereka itu kafir, kafirin, golongan kafirin. Dan seterusnya daripada ayat yang ke-8 sampai ayat 20, panjang tuan-tuan. Ianya menyebutkan dan menceritakan tentang golongan-golongan munafiqin, golongan munafiqin. Jadi pada ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nas, wahai sekalian manusia. Dan manusia ni, kata ulama tafsir, termasuklah mereka-mereka yang daripada golongan yang pertama, mukminin, begitu juga kafirin, dan juga golongan munafiqin. Semuanya termasuk daripada rangkuman kata an-nas, semua sekali. Bahkan kalau mengikut pada zamannya, iaitulah zaman turunnya ayat ini, turunnya Al-Quran ini, dan zaman selepasnya sampai bila-bila, semua termasuk apa yang disebutkan pada ayat ini. Termasuklah kita hari ini, termasuklah kita, seruan ni kepada kita. Pun begitu, dalam tafsir Jalalain mengemukakan maksud ya ayyuhan nas ai ahli Makkah, wahai orang Mekah. Tuan-tuan muslimin pada jemaah sekalian, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Allah Taala sebut u'budu. Apa maksud u'budu? Saya ambil daripada dia punya kalimah u'budu. Dia jangan baca i'budu, jangan baca i'budu. Ala kulli hal, ayat ni kita takkan baca dengan i'budu sebab sambung daripada an-nas u'budu, masuk sambung terus. Cuma sebab saya nak terjemahkan kalimah per kalimah itu, maka saya sebutkan di situ u'budu. Sebab apa u'budu? Kenapa tak i'budu?
sebab melihat pada ain fi'ilnya, iaitulah pada huruf ba. Ba di situ baris hadapan, maka hamzahnya pun ikut baris hadapan. Jadi bacanya u'budu, maksudnya beribadatlah kamu semua. U'budu maksudnya beribadatlah kamu semua, sembahlah. Ai wahidu, wahidu iaitulah tauhidkan dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia, termasuk musyrikin Mekah dan manusia yang lainnya, agar beribadah. U'budu, beribadah kepada siapa? Rabbakum, Rabbakum, kepada Tuhan kamu, kepada Tuhan kamu. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Wallazina min qablikum, dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Sembahlah Tuhan, kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sekalian umat manusia, termasuk musyrikin Mekah dan manusia lainnya, agar beribadah hanya senya kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada setiap umat, iaitu dengan perintah, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, iaitulah berhala. Allah Subhanahu wa taala seru manusia supaya hanya senya sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Bahkan bukan sekadar menciptakan kita, menciptakan mereka-mereka yang sebelum daripada kita. Yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut u'budu, sembahlah, beribadahlah. Makna ibadah menurut tafsir Al-Munir ialah maknanya tunduk. Ibadah dengan maksud tunduk, patuh dan merendah diri. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini ialah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan beriltizam mematuhi segala syariat agama Allah Subhanahu wa taala, di samping tidak menyembah patung ataupun berhala. Wal'iyadzu billah min dzalik. Hanya senya sembah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan yang agung, yang wajar disembah. Apa alasan dia? Tuhan sebut allazi khalaqakum, allazi khalaqakum, yang telah Dia menciptakan kamu. Sebab tu layak Allah SWT ni disembah. Allah SWT ni layak diesakan, layak diibadah kepada Dia, bukan kepada yang lain. Sebagaimana orang-orang musyrikin Mekah, mereka telah menyembah berhala. Bahkan tak kala mana Nabi SAW dalam peristiwa Fathu Makkah dikatakan ataupun disebutkan di dalam sirah, mereka ni kerana terlalu rosak akidahnya, sampai dalam Kaabah tu dipenuhi dengan berhala, tak kurang sekitar 360 berhala. Nak kata bilangan ni tuan-tuan nak menunjukkan betapa dahsyat, betapa banyaknya. Pun begitu, ianya semuanya telah dihancurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sembah berhala, sesuatu yang mereka ciptakan dan kemudian mereka sembah, yang tidak sepatutnya tidak selayaknya disembah. Bahkan Allah SWT seru agar supaya kita hanya menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kita, tidak lain tidak bukan, itulah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan semata-mata kita, bahkan dia Allah Subhanahu wa ta'ala jugalah yang menciptakan mereka-mereka sebelum daripada kita, termasuk ibu bapa kita. Yang ciptakan dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nenek moyang kita, bahkan turun-temurun kan, atas-atas semua, yang ciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la'allakum supaya kamu tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Beribadah ni, muslimin muslimat sekalian, akan membuahkan hasil yang amat berguna. Maknanya ini yang nak sebutkan ni, natijah daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita ni diseru untuk melaksanakan ibadah. Nak suburkan iman, dia mesti dengan ibadah. Nak sempurnakan iman, tak dapat tidak, dia mesti disempurnakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak boleh nak sebut saya ni iman dah, alhamdulillah, kan, tapi saya tak nak solat. Tak boleh. Seseorang itu tidak dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya, kan? Kalau dia hanya semata-mata iman tapi tak ada ibadah, tak ada melakukan amal soleh. Maka sebab itulah kita bila baca Quran, kita akan dapati di sana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengiringkan satu ayat itu. Kalau disebutkan tentang iman, pasti di sebelahnya adanya amilus solihat. Maknanya yang itu tidak pernah bercerai dan tidak berpisah pada. Jadi dengan ibadah inilah dia akan menyuburkan iman. Bahkan kan, ibadah itu sehingga mencapai satu tahap, iaitulah natijah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia punya hasil. Hasil yang disebutkan, hasil yang amat berguna, iaitulah mencapai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan ini juga boleh dikategorikan mereka yang meraih kemenangan, mereka yang meraih kejayaan, dan juga mereka yang meraih petunjuk, mencapai darjat kesempurnaan. Ini kerana orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan humban ke neraka tidak akan didorong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan ditunjukkan kepada mereka-mereka ni jalan ketakwaan, jalan beribadah. Sebab Tuhan tak nak tunjukkan, Allah SWT tak nakkan kebaikan kepada dia. Bahkan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuknya, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditunjukkan jalan ibadah kepada mereka, dipermudahkan kepada mereka urusan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah orang yang beribadah, orang yang akan dikurniakan ketakwaan kepada Allah. Bahkan kalau boleh kita sebut, kan, beribadahlah sehingga dapat ketakwaan. Beribadahlah sampai dikurniakan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud perkataan la'alla dalam ayat 21 kan, berkenaan ialah harapan. La'alla maksudnya moga-moga ataupun supaya. La'alla dalam bahasa Arab ditaraji, padanya ada harapan dan jangkaan berlakunya sesuatu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa dan maha tinggi mengharap dan menjangkakan sesuatu terhadap hamba-Nya yang sangat lemah dan rendah. Justru itu, ayat perkataan bermaksud kerjakanlah perkara tersebut dengan harapan ia akan membawa kepada ketakwaan, ataupun ia bermakna semoga kamu dapat berfikir, beringat dan bertakwa. Ini sebagaimana yang dikemukakan di dalam Tafsir Al-Munir kalangan Syekh Al-Marhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili
rahimahullahu taala. Muslimin muslimat rahimakumullahu taala, mudah-mudahan dengan sebab kita sama-sama beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbul rasa takut kita kepada Allah, timbul rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teruskan dalam melaksanakan ibadah, terus berusaha. Jangankan kita ni selalu memberikan alasan. Bahkan ada orang sekarang ni berani memberikan alasan. Tuan-tuan, dia tak nak solat. Sebab apa? Sebab solat tak khusyuk. Dia nak tunggu khusyuk dulu, baru dia nak tunaikan solat. Ini masalah. Ramai yang disuka bagi alasan, tak nak buat, kemudian datangkan alasan. Antaranya bila tak nak solat, sebab apa tak solat? Sebab tak khusyuk. Dia nak tunggu khusyuk baru nak solat. Sebenarnya yang sebetulnya solatlah sehingga hadirnya rasa khusyuk. Jangan disebabkan tak khusyuk langsung tak solat, itu tak betul. Itu bukan ajaran yang benar. Memanglah kita dituntut solat sehingga khusyuk, ataupun solat itu solat dengan khusyuk. Kalau tak ada khusyuk, maknanya di situ ada kelonggaran pada ibadah yang kita tunaikan. Tapi jangan sebab tak khusyuk tu sampai akhirnya tak solat. Itu satu kesalahan. Bahkan berusahakanlah beribadah sehingga akhirnya datang yang namanya kekhusyuan. Yang ini perlu pada latihan, tuan-tuan. Sama juga macam kita baca Quran. Baca Quran ini dituntut baca itu dengan bertajwid. Ada orang kalau dia baca tu tak boleh bertajwid, adakah disebabkan faktor itu dia tak boleh baca? Tuan-tuan kena faham, baca Quran ni dia mesti dengan tajwid. Dia memang tak boleh pisah tu. Sebab tu kita akan bincangkan serba sedikit nanti berkenaan tentang tajwid. Tapi jangan sebab tak tahu tajwid akhirnya kita ni tak belajar, ataupun kita ni tak baca Quran langsung. Maka yang betulnya macam mana? Betulnya baca Quran dan belajarlah ilmu tajwid, sehinggalah bacaan kita itu bacaan yang sebenar-benarnya, bahkan insya-Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajwid ni agak penting tuan-tuan, bukan agak lagi, memang pentinglah. Sebab tu kita talaqi, kita ajak kepada penonton-penonton untuk kita sama-sama bertalaqi terlebih dahulu. Dia bukan ayat Quran ni dia baca ikut suka je, tuan-tuan. Baca sebagaimana yang kita nak, bukan. Dia baca sebagaimana yang diturunkan. Itu betul. Sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sebutan huruf dia. Yang tajwid ni ulama dia ciptakan satu kaedah supaya baca kita tu betul. Tapi dia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dikehendaki untuk baca sebagaimana yang diturunkan. Sebagai contohnya pada ayat yang kita baca ni, kita tengok terus pada tajwid. Ya ayyuhan nas. Dia ada panjang tu. Panjang. Ulama tajwid dia letakkan nama hukum di sini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Ada orang sebab dia nampak tanda panjang, kan? Kalau dulu saya faham ni tanda ular lah. Kan? Nampak tanda panjang tu, panjang lah. Tak tahu pun hukum apa. Kan? Jadi tak apalah, hari ni kita bincang hukum dia. Nama dia mad jaiz munfasil. Jaiz maknanya harus. Macam mana nak kenal mad jaiz munfasil? Iaitulah apabila huruf mad di sini alif lah bertemu dengan hamzah, kalimah yang berasingan. Kita pernah bincangkan pada siri sebelum ni pada ayat surah Al-Baqarah awal. Wa ma unzila, itu maknanya dua kalimah yang berpisah. Yang ini pun berpisah, tapi rupanya macam tak berpisah, tuan-tuan. Jadi kat sini ini macam dalam satu ayat, tapi sebenarnya dia adalah dua ayat. Cuma tulisan dia saja. Maka sebab itu ada ulama kata mad jaiz ni dia ada dua. Satu yang tulisannya memang bercerai, sebagaimana pada ayat awal surah Al-Baqarah, wa ma anzalna wa ma unzila. Maknanya itu memang dua kalimah. Yang ini dua kalimah, yang tadi itu dua kalimah yang memang bercerai pada kalimah dan juga tulisan. Yang ini dia bercerai tapi tidak pada tulisan. Cuma
Kan? Yang ini memang kalau orang dia tak belajar ataupun tidak bertalaqi, maka dia tak jumpa ataupun dia tak kenal. Ini adalah mat jaiz. Jadi mat jaiz ni dia beza dengan mat wajib. Mat wajib dia dalam satu kalimah dia hanya boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Mat jaiz dia boleh kan baca dengan 2 harakat ataupun 4, 5 harakat. Jadi boleh tuan-tuan nak baca ya ayyuhan nas dengan tariq jazari ataupun ya ayyuhan nas ataupun 5 harakat. Baik. Ya ayyuhan nas, nun bersabdu itu namanya wajibul gunnah. Wajibul gunnah maksudnya wajib dengung. Dia dengunglah situ. Ya ayyuhan nas, dengungkan pada nun yang bersabdu. Kemudiannya masuk terus an-nasu'budu, masuk terus kan, hamzah atau hamzah wasal. Cuma kalau ambil pada tengah tu u'budu bacanya. Rabbakumul ladzi dzal, hujung lidah jangan dibaca allazi, jangan allazi, baca allazi, beza zal dengan huruf zai. Allazi khalaqa, khalaqa, qaf dengan kaf. Ini ramai daripada kalangan pembaca-pembaca, khususnya orang Melayu kita, dia samakan dua-dua bunyi huruf ni, seolah-olah macam tidak ada beza. Ramai baca khalaqakum, khalaqakum. Ni masalah tuan-tuan. Yang ini yang perlu dipelajari. Bukan maknanya tak payah baca langsung, itu salah. Yang ini kena belajar, kena talaqi, kena cari guru. Bahkan kena praktis pula, rajin. Praktiskan. Tengok cermin dan sebut qa, qa. Huruf qaf ni iaitulah di pangkal lidah. Qa, kalau kaf tu di depannya sikit. Khalaqakum, khalaqa. Jangan baca khalaqa, khalaqa. Tak betul. Khalaqakum, khalaqakum. Maknanya dia yang telah menciptakan kamu. Baca dengan betul. Khalaqa, kum, kaf. Wallazina, ujung lidah juga. Wallazina min nun mati bertemu qaf. Hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini dengungkan, dan sebaiknya nun itu di idgham ataupun diikhfakan pada qaf. Bainal izhar wal idgham. Ikhfa begitu. Min qab, itu insya-Allah yang terbaik tu. Wallazina min qab, min qab, qab ba situ qalqalah surah. Qablikum la'allakum tattaqun. Qaf, tattaqun, jangan baca tattaqun, tattaqun. Mad arid disukun, bacalah sampai 6 harakat. Dia boleh baca 2, boleh baca 4, ataupun 6 harakat. Tapi kita baca dengan 6 harakat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat walaupun cuma satu ayat. Tapi awal-awal tadi kita baca banyak tuan-tuan. Tapi insya-Allah dalam siri kita ni bukanlah semata-mata kita kejar pada banyaknya bacaan semata-mata. Baca banyak dah tadi alhamdulillah, tapi kita berusaha juga untuk memahami ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita walaupun cuma satu ayat. Cubalah amalkan, khususnya pada musim PKP ini, untuk sama-sama kita mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita nak laksanakan? Nak keluar rumah pun tak boleh, tuan-tuan. Jadi banyakkan ibadah lah. Banyakkan kita tunaikan solat, banyakkan kita sedekah, banyakkan kita baca Al-Quranul Karim. Jadi semua ibadah ni tunaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama menunaikan ibadah
Kerana Allah Subhanahu wa taala ini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hati kita, jiwa kita ni jiwa yang dikurniakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di penghujung ni seperti biasa, saya mengajak kepada seluruh para penonton, para jemaah, untuk kita sama-sama bacakan ayat yang telah kita sama-sama bincangkan ini, ayat 21 dan juga ayat 22. Mudah-mudahan majlis kita, perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Sama-sama kita tutup dengan bacaan doa Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم.